Apa perbincangan tentang Al-Aqsa? Allah sebut tentang tempat ni secara khusus dan sebut tentang masjid ini secara khusus. Allah gelarkannya Al-Ardul Lati Barakna Fiha, negeri yang kami limpahkan barakah padanya. Barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala merujuknya dalam sabda para nabi yang terdahulu, Al-Ard Al-Muqaddasah, tanah suci. Dan ada sesuatu yang sangat khas tentang itu. Imam Ibn Jauzi rahimahullah berkata, ia digelar Al-Muqaddasah, tanah suci, sebab ia Al-Mutahhirah, ia sucikan kita daripada semua dosa. Bila kita pergi ke tanah itu dan solat di tanah itu, satu tempat di mana Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tahu tak kenapa Allah rahmati tempat itu? Dia tanya, tahu tak? Ini sebabnya. Katanya sebab tak ada 1 inci pun di Baitul Maqdis kecuali seorang malaikat berdiri di situ dan beribadat, atau seorang nabi yang beribadat di kawasan itu, atau seorang nabi ditanam di kawasan itu. Sebab tu ia dirahmati. Allah Subhanahu wa taala akan bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mahu membawa nabi ke tempat sama yang dia rahmati. Dan Jibril alaihi salam pun turun. Dan Jibril bawa haiwan yang bernama Al-Buraq. Haiwan ini sangat laju. Setiap tapak ia sampai ke hujung penglihatan kita. Subhanallah, kalian semua kena sedar yang Allah Subhanahu wa taala boleh saja bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik terus ke langit. Tapi tidak, Allah bawa Nabi ke Baitul Maqdis, bawa Nabi ke Masjidil Aqsa. Nabi ke sana sebab ada yang istimewa tentangnya, ada yang penting tentangnya. Sambung hadis tu, kata Nabi, apabila kami tiba di Baitul Maqdis, Jibril tunjuk ke tembok dan tembok itu terbelah 2, lalu Buraq ditambat di tengah tembok itu. Subhanallah, dan Nabi SAW menyaksikan semua ini. Kemudian kata Nabi SAW, aku memasuki Masjidil Aqsa dan aku solat 2 rakaat. Apabila aku selesai 2 rakaat, aku angkatkan kepala dan aku melihat semua Nabi di depan aku. Bayangkan Ibrahim AS, Sulaiman AS yang membina Masjidil Aqsa, dan Adam AS, dan Ayub AS, dan Musa AS. Kata Rasulullah, mereka tunggu aku mengambil tempat dan mengimamkan solat, dan aku malu. Jadi Jibril AS datang, lalu mengambil tanganku, dan dia membawa aku ke depan para nabi. Lalu aku mengimamkan solat, dan ini satu-satunya masa semua nabi berhimpun sebegitu. Dan Rasulullah imamkan mereka. Inilah yang menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaira ummatin ukhrijat linnas, umat terhebat yang mana belum pernah ada. Sebab kita imamkan para nabi dalam solat. Kemudian Nabi SAW naik ke langit dari sana, terima perintah solat, lalu turun dan pergi ke kaumnya di Mekah, dan baginda terangkan kepada mereka. Dan dengarlah betapa hebatnya hadis ini. Kata Nabi, akan datang suatu masa, Nabi SAW sudah pun tahu, yang akan tiba suatu masa di mana orang beriman akan dinafikan daripada Masjidil Aqsa seperti hari ini. Apabila kalian melihat gambar bom tangan, apabila melihat gambar-gambar peluru, dan melihat gambar-gambar penjajah melaung yang itu hak mereka, dan menghinakan orang-orang di tanah tu. Jadi kalau kita sakit hati dihalang daripada Masjidil Aqsa, kalau itu sakitkan hati kita, terutamanya orang Palestin yang tak boleh pergi ke tanah ibu bapa kita, sementara penjajah dan penyokong mereka boleh pergi. Jadi ketahuilah bahawa Nabi Musa AS yang paling banyak disebut dalam Al-Quran juga dilarang. Dan kata Nabi, kalau aku di sana, aku akan tunjukkan makamnya Tahtal Kathibil Ahmar, di bawah pasir merah, di mana Nabi Musa AS telah dimakbulkan permintaannya untuk berada dekat semampu boleh. Ini adalah tafsiran lain bagi ayat-ayat yang terkenal, yang ramai ulama zaman kita, sebenarnya semakin ramai ulama mentafsirkan surah Al-Isra sebagai salah satu tanda hari kiamat. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain. Ayat 4 surah Al-Isra. Dengar betul-betul, ini ayat yang sangat hebat. Kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, la tufsidunna fil ardi marratain. Kamu akan melakukan fasad di bumi ini 2 kali. Wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Yang menariknya, Allah gunakan kata sifat yang sama untuk Fir'aun. Jadi, Allah mengatakan bahawa Bani Israel akan ada 2 kali waktu kekuatan yang mereka akan salah guna. Okey,
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. Kami akan datangkan kepada kamu. Satu tentera akan datang menentang kamu. Kuasa tentera mereka kuat. Mereka kaum yang kuat, bukan kaum yang lemah. Fajasu khilalad diyar. Lalu mereka masuk ke segala ceruk rantau. Mereka akan masuk dan musnahkan sehingga ke rumah-rumah kamu. Wa kana wa'dan maf'ula. Dan ini satu janji yang tetap berlaku. Sekarang, thumma radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian kami kembalikan kepada kamu karrah, peluang baru. Dan kami berikan kamu kejayaan mengalahkan musuh kamu. Dan wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami berikan kamu. Sekarang kamu ada tamadun, ada anak, ada kekayaan. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami jadikan kamu kaum yang ramai pasukannya. Aktsara nafira, maksudnya bilangan orang atau kekuatan tentera, semuanya boleh di sini. Jadi kamu menjadi bangsa yang kuat. In ahsantum li anfusikum. Ya Bani Israel, jika kamu berbuat kebaikan kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kejahatan, maka ia berbalik kepada diri kamu. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila tiba masa janji kali kedua, sebab takkan ada kuasa kali ketiga. Ya Bani Israel, Allah telah menetapkan kamu akan berkuasa dan menjadi hebat dua kali. Kali pertama, wa kana wa'dan maf'ula. Ia dah tertunai. Yang kali kedua, apabila ia berlaku, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Allah akan hantar sepasukan orang dan mereka akan buat muka-muka kamu menjadi muram. Selepas mereka bermegah dan berbangga, sekarang mereka akan meraup muka marah. Sekarang dengar sini. Waliyadkhulul masjidah. Dan mereka akan memasuki masjid itu. Masjid mana? Ya, Aqsa. Kama dakhuluhu awwala marrah. Sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama. Waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Dan mereka akan memusnahkan apa sahaja yang kamu ambil dengan ulu kamu, apa sahaja yang kamu buat, apa sahaja yang kamu bina, apa sahaja yang kamu bina dengan ulu kamu. Waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Semuanya akan dimusnahkan dan diambil.